وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. وبعد. Yang kesini saudara muslim majlis dan kuasa Masjid Lima, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pertamanya saya nak ucap banyak terima kasih atas undangan. Yang kedua, sebelum bercakap panjang, saya kenal dulu. Saya orang Malaysia. Walaupun Pakistan tanya saya, how many years you in Malaysia? Mohon lama dah duduk Malaysia. Saya pakai dia, tuan-tuan saya orang Malaysia. Dia faham lah. Saya orang Malaysia, orang Yan besar. Ada yang besar, nama dia Yan. Ada yang kecil, nama dia Sengayan. Saya orang itu lah. Orang Wan, dia orang Papua ni. Banyak cerita lah. Pokok ni yang bahasa tak penting. Rumah di Padang Serai, Taman Legenda Padang Serai, tempat kerja di Al-Azhar, College Universiti Islam Insaniah, orang Queen itu. Dan bawa-bawa ni kakak tukar lah main bola putih. Walaupun main bola putih, saya masih ada banyak di bola putih lah, sikit masih di Al-Azhar. Macam hari ni kalian Al-Azhar, tapi hari ni saya tak ada nanti. Saya cerita sikit. Kalau saya mengajar, pelik sikit tuan-tuan nak terima. Sebab saya mengajar, saya cakap tak ada. Jadi kalau tuan-tuan suka lah, tak suka pun tak suka lah. Saya belajar dulu di sekolah madrasah Misbah Al-Falah, pondok Umi Jumat, yang dipanggil juga sebagai pondok Lanan. Habis itu nak sambung di Papua ni, ayah tak nak. Habis ada urusan untuk di Mesir dan belajar di Kelantan. Sebelum pergi ke Mesir, ambil kuliah syariah dan undang-undang. Bidang yang saya minat bahasa Arab, kemudian bidang undang-undang, kemudian pengajian sarjana saya adalah perbankan Islam. Dan bidang sebenar saya bidang faraid, pembahagian harta zakat itu bidang saya. Itu sikit. Isteri saya guru di sekolah bahasa Arab. Anak ada 6 orang, perempuan, laki perempuan. Anak sulung tingkatan 6 ambil tahun ni insyaAllah. Tingkatan 4 di SMA lah sekarang. Itu sikit lah, saya rasa tak perlu banyak masalah tu. Tajuk yang saya dapat besar dia macam buah. Nama dia solat atau kesempurnaan solat sebelum, semasa dan selepas. Tajuk tu besar. Bila besar ni maknanya macam dapat, kita kata tender nak buat menjerai lah, nak pergi cantik menjerai tu alahat. Cuma kita ambil sikit saja ayat baju dia ke, hutan dia ke, kawasan batu dia ke, perhotelan dia ke, macam tu lah. Jadi dalam bab solat ni dia besar sangat. Dia ada solat wajib, dia ada solat sunat, dia ada solat qadha, dia ada solat ulang. Tahu solat ulang? Solat lagi sekali. Dia ada solat masbuk, dia ada solat muafiq, dia ada jamak takdim, dia ada jamak takhir, dia ada masalah imam, dia ada masalah makmum, dia ada solat sunat berjemaah, ada solat wajib berjemaah, ada solat yang harus berjemaah, harus tidak sunat. Dan campur juga ada solat sunat azan, sunat qamat, ada solat ada
ada solat, tidak ada azan, tidak ada qomat, juga tidak ada as-salatu jami'ah. Dia sangat besar. Masalah masbuk ada muafid, jama' dia ada qasar, qasar tunai, qasar qadha, jama' qadha, bagaimana itu semua tajuk-tajuk besar. Imam lupa, makmum ingat. Imam ingat, makmum lupa. Imam tinggal sunat, makmum tinggal sunat. Imam tinggal wajib, makmum tinggal wajib. Imam semayang lebih rakaat, makmum semayang lebih rakaat. Semua itu berkaitan solat. Sebelum solat, semasa solat dan selepas solat ada lebih daripada 1000 sunat. Bukan 1000 lebih. Buka kitab kecil, maka cerita dia sikit. Buka kitab besar, maka cerita dia besar. Cuma saya nak rinci sikit-sikit, nanti kita buka soalan. Kalau soalan tuan-tuan tak ada, saya tanya tuan-tuan. Jadi puan-puan masuklah. Okey, yang kita penting sangat nak bincang ni ialah perkara-perkara yang menyebabkan pada solat. Saya yang itulah yang penting. Ada perkara makruh, ada perkara haram, ada perkara bila kita buat batal solat, ada perkara yang kita buat luput pahala berjemaah. Haram ada dua jenis, haram sekali, satu lagi haram berganda. Haram berganda itu pula haram berganda tidak lengkap, haram berganda lengkap. Ayo, ada sunat hayat, ada sunat abad, ada benda yang sunat imam buat, makmum jadi wajib. Ada benda yang sunat makmum buat, imam buat, makmum boleh buat, boleh tak buat. Ada benda yang sunat imam tak buat, makmum boleh buat, boleh tak buat. Ada benda yang makmum tak buat, imam tak buat, imam buat, macam-macam. Maka menyebabkan bab solat tu dia jadi masalah yang sangat besar. Besar sangat-sangat. Supaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kat masjid ni lah, saya pergi masjid belakang. Saya ingat di surau, pergi tengok, tak ada orang sayang tu. Saya ingat di atas tu, bawah tak siap. Tak ada bunyi apa pun. Yang ni lah rupanya. Tadi ingat kot surah 12 tu belah 2 yang kot dia ada rupanya ada iklan yang sini duduk kat sana. Saya pening sikit lah. Kali pertama saya pergi cari masjid Batu, saya semayang masjid apa tu, sebelum masjid Batu orang tanya gue balik-balik bang orang masjid tu tiang mana, atau tahun tu tak ada tiang, masjid tu lantai dia papan. Sikit-sikit lah. Saya cerita satu-satu bagi faham. Okey, yang pertama ni yang paling penting. Kalau kita ada anak, kita abang kat dia, benda haram dulu ke hak sunat dulu? Kan nak hak sunat, hak wajib, hak sunat, haram tak apa. Satu hari dia boleh benda haram ke orang. Awak yang 3 nama ekor, ayah tak apa, kata haram. Jadi hak yang haram tu kenapa? Hak wajib kenapa juga? Saya buat cerita sikit-sikit. Contoh dia soalan yang saya dapat ni, tuan-tuan boleh ambil perhatian sini lah. Okey. Dalam WhatsApp yang mereka hantar kan. Sebenarnya nak confirm lagi sekali. Dalam keadaan musafir, kalau nak qada solat dulu-dulu yang tinggal, boleh qasar tak? Terima kasih Haji Syukri. Solat nak tinggal lama-lama tu boleh qasar tak? Jawapan dia boleh dan tak boleh. Boleh sekiranya cukup syarat, tak boleh sekiranya tidak cukup syarat. Faham tak? Faham tak? Ada ketika sah, ada ketika tak sah. Okey, dengar satu-satu. Kata macam ni, kita ni pergi Kuala Lumpur, tapi dalam perjalanan tu silap siaran. Faham tak silap siaran? Buka-buka kena radio dikit.
Tajuk tu menyebabkan kita rasa takut kepada Allah. Maka dalam hati terdetik, aku ni kena ikut Islam. Ikut Islam aku selamat. Tadi nak belak betul, tadi tu sangat nak bupang. Saya bagi duit kat perempuan tu lah. Duit kat perempuan tu. Apalah nama Nur Hayati. Dia tak pakai seorang tangan. Tak pakai seorang tangan. 12 tengah malam, 13 bulan, keluar tu Sungai Tani. Perempuan nak jaga tu nama, tak dengar tak? Nama dia Vanita ada kat dia Amirah. Saya tak pergi salam kat dia sebab dia Hindu, tapi dia pakai seorang tangan. Nampak beza? Islam tak ikut Islam, tak Islam ikut Islam. Saya tanya dia, kenapa ayah pakai seorang tangan warna hitam? Dia kata sebab laki-laki bagi duit kat saya ada huruf. Kalau saya bagi duit kat dia, saya tak pakai sarung tangan, duduk dia batal, dia nak solat. Bila batal nak ambil bayar pula, biar saya pakai sarung tangan, tak bayar mana pun. Hindu. Saya dalam kepala saya, mungkin bos dia tu orang minat Islam kot, hang kena pakai sarung tangan. Kot lah. Saya tanya pula lagi sekali, 24 hari bulan, bukan tanya Hindu, tanya perempuan nama Balqis. Saya tanya dia, ada arahan ke pakai sarung tangan? Dia kata tak ada. Dia kenapa pakai sarung tangan? Dia kata tanggungjawab seorang Islam. Orang Islam kena pakai sarung tangan. Bukan sebab arahan. Tak saja pakai, tak ada sama suruh. Mana Hindu jadi ada orang suruh? Betul yang sama. Tak ada sama suruh. Dia ikut Islam. Kita yang Islam ni pakai tudung ni duduk K-pop. Yang tu terbalik teruk. Jawapan dia, bila buka radio IKIM, dia ingatkan Islam. Isteri suami kata, kita ni tak semayang, kita kena semayang, kita kena solat. Dalam kata nak solat tu, suami terlupa solat, isteri tidak. Faham tak? Faham tak? Suami terlupa solat, naik kereta daripada Kuala Lumpur nak balik mai Masjid Timah, kereta baru. Dia dari nak undang apa? Masa tu 5 juta. Tak tahu sampai. Bila sampai, maknanya Zohor tak semayang, Asar pun tak semayang. Isteri buka mata, okey, abang tak semayang kata dia. Loh, lupa. Takkan nak tahu kan? Maka solat hak dua tadi tu, Asar, Zohor, Asar tunai, Zohor. Sebab Asar ada lagi. Maka Zohor tu, Zohor tak boleh semayang 2, kena semayang 4. Asar dah sampai dah, kena semayang 4. Zohor tak boleh buat 2, kena buat 4, Asar pun 4. Tetapi dua-dua solat tadi boleh buat puasa dengan cara undang kereta pergi Kuala Lumpur pula. Pergi Kuala Lumpur singgah dekat Sungai Perak ke mana lah, semayang Zohor 2, Asar 2, silakan. Maknanya orang ni nak solat puasa boleh. Mana-mana solat yang kamu musafir, kamu niat puasa tetapi kamu tak solat, kamu boleh qada juga puasa sekiranya kamu masih musafir. Faham tak? Faham ke tak faham? Ya, faham. Okey, contoh kali pertama saya pergi luar negara, singgah di Bahrain, mana ada Bahrain. Pergi itu. Okey, dalam kepala saya nak buat jamak takhir. Susah mana saya kata orang nak buat jamak takhir. Tanya pada Mugari pukul berapa sampai Bahrain. Lepas tu kan naik flight pula pergi konser. Ini cerita tahun 93 dulu ni. Dia buat pukul 5. Saya tak tanya dia maghrib ke apa.
Okey, kapal terbang turun, rasa sikit kan kata orang darat sebab pilot dia pandai. Kalau tempat umum itu, yang tu tak pandai. Sampai-sampai saya buka tingkap, pukul 5 tu, suasana macam sekarang. Nampak lampu-lampu bangunan tinggi kan. Macam tu lah. Dalam kepala ayah kata, mengaji tak habis, tak boleh balik. Habis pun boleh balik. Dia nak suruh mengaji pula. Niat dia hati nak buat jamaah takhir. Rupa-rupanya apa dia? Doa dah habis, asal dah habis. Maka jawapan dia, saya nak pergi Mesir, bukan nak pergi Bahrain. Maka saya solat di situ Zuhur 2 pokok, asar 2 pokok. Bukan jamaah tapi qasar saja. Faham tak? Jamaah tak ada dah. Sebab apa? Dua-dua dia qadha, lepas tu dah lepas. Itu contoh. Kembali kepada tajuk. Jika tuan-tuan nak solat tuan-tuan sah, maka jangan solat berjamaah sekiranya tak erti nak solat berjamaah. Semayang seorang-seorang di rumah. Itu paling selamat. Sebab bila solat berjamaah, sebab nak batal dia banyak. Bila semayang seorang, nak batal dia banyak. Semayang berjemaah, nak batal dia senang. Semayang jemaah, nak batal dia lagi-lagi senang. Macam solat maghrib, nak batal dia lagi senang ke lagi tak senang? Lagi senang? Lagi-lagi senang. Khutbah tertinggal rukun, habis. Tengah-tengah khutbah, khatib pesan kat makmum nak duduk. Semayang dah duduk? Belum, okey semayang. Kena khutbah lagi. Imam sujud, terlupa rokok, dia batal balik, dia balik belakang, dan semayang lain. Khutbah tadi dah putih mualat dengan solat, kena khutbah pula. Maka solat berjemaah ni hukumnya sunat. Solat berjemaah sunat. Sunat macam mana? Ada sunat, ada wajib. Ini penghilah pada ulama lah. Semayang berjemaah macam mazhab-mazhab lain, dia sunat muakkad. Kita kat Malaysia ni fardu kifayah, itu menyebabkan ramai tak main masjid, ramai tak main juga. Solat jemaah tu wajib berjemaah. Kalau siapa-siapa solat seorang diri tak sah. Bahkan kalau solat maghrib batal, ini nak semayang pula, kita qadha bahwa bukan qadha jemaah. Sikit dulu tu. Di mana boleh qadha tak ada? Okey. Bila sebut kata solat itu juga ada solat jenazah, ada solat jenazah. Ada. Tu pun kena belajar juga. Kalau terlewat macam mana cara nak buat. Saya buat satu-satu, sikit-sikit lah. Sebab pergi kat kebun bunga banyak, nak putih semua tak larat nak putih. Maka ambil sikit-sikit saja. Yang pertama, solat berjemaah ni macam contoh kita buat tadi dan saat lagi, ada tak masbuk dengan muafiq? Ada. Sebelum solat tu, dia ada azan, dia ada iqamah, dia ada berjalan kaki mai kat surau, berjalan kaki mai kat masjid, lepas bagi salam, dia ada zikir bagai-bagai. Kita takbir, Allahu Akbar. Imam takbir, Allahu Akbar. Imam yang takbir tu, kita jangan duk lalai. Pastikan takbir imam itu melengkapi 20 syarat. Gugur satu syarat, maka kita ikut imam, tak sah, kita tak sah, kita batal. Imam baca Fatihah mesti melengkapi 10 syarat. Gugur satu syarat, kita ikut juga, solat kita batal. Imam merokok, imam i'tidal, imam sujud, semua ada syarat-syarat dia. Kurang satu syarat, batal solat imam, kita ikut imam, kita batal juga. Nak sempurna, akhirnya bukan sempurna, semayang cacat. Dan ambil perhatian, orang Melayu kita rata-rata semayang, dia datang, dia balik, solat berjemaah, tapi dia dapat pahala solat seorang diri. Puncanya ilmu tak mau nak cari. Saya sebut sikit.
Orang semayang rajin, mengaji tak mau. Semayang tu cuma kasarlah. Bahkan saya pernah sebut, daripada pergi semayang tarawih, baik duduk di rumah kita mengaji, cari guru mengajar, atau pergi cari surau-surau yang ada tazkirah, kita pergi mengaji tarawih balik. Awak jadi macam tu. Nak semayang tak reti duduk bulan tarawih. Sebab bila pulun tarawih, ilmu tak ada, kita bukan nak dapat terang mana apa lah, macam semayang biasa rumah. Sebab misal orang Melayu kita yang paling bagus sekali takbir dengan bagi salam, itu paling bagus. Dia tunggu imam takbir, Allahu Akbar, baru dia takbir. Ya. Imam bagi salam kanan kiri, baru dia bagi salam. Dua benda ni bagus. Puasa macam tu juga. Buka puasa waktu tepat. Buka puasa tepat. Tepat. Makan sahur tepat. Makan sahur apa yang tengok dengan azan hak dalam mulut dulu. Jadi 4 perkara itu memang Melayu kita dapat ingat. Hak lain pada itu berlambak. Solat tarawih imam tak baca iftitah dah, makruh, tak dapat pahala berjemaah. Dak kalau baca habis lambat, habis tu nak bagi habis cepat, tak dapat pahala berjemaah. Tak dapat dah. Masuk yang pertama, imam bila takbir Allahu Akbar, imam iftitah, kita iftitah. Imam Fatihah kita dengar. Okey, imam sengah, makmum baca. Imam baca surah, makmum dengar. Itu yang kena buat. Itu yang berlaku macam tu lah. Imam iftitah, makmum iftitah. Imam Fatihah, makmum dengar. Sekali lagi, imam baca surah, dia kacau makmum baca Fatihah. Ini berlaku. Berlaku tak berlaku? Lepas kata amin saja, makmum tu baca Fatihah, imam pulun surah. Dah lah pulun surah, imam pilih pula surah Inna a'tayna akal kausar. Dalam kelibut nak kita. Dengan pulun nak baca, imam baca. Bukan takat tu. Saya ditanya oleh seorang Indonesia, dia cakap dan saya tahu. Dia kata kat saya, kenapa orang Malaysia imam tak bagi masa makmum baca Fatihah? Dia baca pula ayat surah Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini soalan tinggi, dia baca ayat apa saya? Dan bila dibaca Al-Quran, imam baca surah, imam baca surah, Allah Ta'ala kata apa? Bila ada orang baca Al-Quran, kamu tolong dengar. Siapa kena dengar? Makmum dengar imam baca surah. Dan jangan cakap moga-moga kamu dirahmati Allah. Yang berlaku apa dia? Saya nak tanya Ustaz, dengar surah sunat, baca Fatihah wajib, nak buat mana? Ha? Nak baca hak wajib, imam baca makmum. Imam pula pakai mikrofon, hak apa? Makmum nak baca Fatihah apa bayar? Patutnya apa dia? Imam bagi masa makmum selesai Fatihah. Selesai Fatihah makmum, baru imam baca surah. Maka apa yang imam baca baru imam dengar, baru makmum dengar. Tapi jangan kita terlajak tunggu, Saya tak tahu nak cakap dengan masa cepat. Misalnya seorang pelajar, dia ni hafiz Al-Quran. Dia jumpa saya, Ustaz, ada orang tegak mana? Orang tegak dia lah. Saya tanya dia, awak tak awak? Awak, saya lepas Fatihah saya tunggu makmum selesai Fatihah, dia tegak saya, lepas tu saya tunggu lama. Saya kata lah, kamu buat pepil pada kata apa pun. Seperti masa iqamat solat jemaah tu, ramai bangun ke ramai dulu masa iqamat?
Ramai bangun, ramai duduk. Abang betul. Masa iqamat tu ramai duduk ke ramai bangun? Yang saya tengok ke ramai duduk. Tengah-tengah iqamat pakat bangun. Hak bangun tu nampak macam rajin, tidak? Nampak macam rajin. Hak duduk tu nampak macam apa? Macam apa? Bila iqamat pakat-pakat bangun, nampak macam rajin. Oh, rajin. Hak lambat bangun tu nampak macam mana? Hak yang bangun awal tu tak betul. Dia kena tunggu iqamah habis baru bangun. Orang pandang macam mana? Hak bangun awal tu rajin, hak bangun lambat itu malas. Hak bangun lambat tu betul. Nampak tak contoh? Masuk masjid. Lah Bilal azan yang kedua atau azan kedua? Hari Jumaat macam kemarin, azan kedua. Azan kedua tu sebenarnya azan pertama, bukan azan kedua. Zaman Nabi dulu salam, azan pertama imam atas mimbar, khatib atas mimbar, itu azan tu satu je. Tetapi ditambah oleh Sayyidina Osman, maka jadi dua azan. Maka azan kedua zaman Uthman dulu, azan kedua tu azan pertama sekarang. Nah, azan pertama, azan kedua dulu, dia faham tak? Azan hak mula-mula masuk waktu jemaah tu, itu azan kedua. Tapi kita panggil azan pertama. Khatib naik mimbar, azan pula tak? Azan pula. Orang Melayu kita panggil azan kedua, mendengar itu azan pertama. Dia jadi terbalik, tak ada masalah. Apalah, jangan tukar lah, elok lah. Masuk masjid, ramai yang pakai untuk jawab azan. Sebab apa jawab azan? Sunat jawab azan. Dan nak tanya balik, azan pertama ke azan kedua? Azan pertama, azan kedua? Azan kedua, orang Malaysia. Azan pertama, Arab. Azan kedua tu saya nak tanya azan. Lepas azan apa dah? Khutbah. Dengar khutbah wajib ke sunat? Wajib. Saya nak tanya azan. Masa khatib khutbah kita solat elok ke? Masa khatib kata mimbar kita solat sunat saja. Mana elok? Masa khatib khutbah kita solat sunat. Hak tu elok ke? Masa azan kedua tu kita solat sunat saja. Gunakan. Apa dia? Masa azan kedua. Masa azan kita solat. Dia berkata pula, dah ada ustaz yang mengajar, masa azan nak jawab. Saya kata ustaz betul, kamu yang salah. Azan ada dua jenis. Azan hak khatib tak naik mimbar lagi tu, hak tu jawab azan baru solat sunat. Adapun azan khatib naik mimbar tu, kita semayang sunat tak sudah jawab azan. Mak mentua saya kata, lain kali piawai pergi senang. Faham tak ni? Tahu tak piawai? Piawai bagus. Itu contoh. Bila kita buat sesuatu yang betul, dilihat macam salah. Okey, sekarang jadi masalah. Imam baca surah, makmum pula Fatihah. Kemudian sekali lagi, imam baca surah, dia sanggut, makmum nak tegak agak jalan, Fatihah tak ada. Banyak benda yang terganggu, nak sempurna susah. Semayang kita cacat mata tegak. Okey, waladhdallin. Ada yang baca 4, majoriti orang baca 4, yang sepatutnya baca 6. Imam ada kata amin tak sini? Kata amin. Imam kata A, makmum kata A, semua kata amin. Kita kata amin bila? Ni susah nak cerita. Amin kita tu awal sangat. Tahu tak awal sangat? Ni macam kursi ni. Saya nak duduk tapi kursi tak ada, jadi guna. Jatuh. Saya duduk, orang tarik dah kursi, jadi guna. Nak habaq macam tu juga Fatihah. Bila imam baca waladhdallin situ, makmum kena kata amin. Tapi amin mengenai imam biasanya tak betul.
Nampak tak betul? Amin imam dan makmum dia kena sama dengan amin malaikat. Kita ada kata amin tak serentak dengan malaikat. Hadis daripada Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Bila imam kata amin, makmum tolonglah kata amin. Fa innahu kana bahwasanya man wafaqa, siapa-siapa yang amin dia tu, man wafaqa ta'minuhu, siapa yang amin dia muafakat, ta'minan malaikati, muafakat dengan amin malaikat, imam makmum malaikat muafakat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ni berbeza dengan hadis riwayat yang sama, tetapi benda ini menjadi hujah Imam Malik. Saya nak tanya Hasan, katalah saudara ni nama Hasan, Ahmad Hasan, Ahmad Salim, Ahmad Salim, duduk taman ke kampung? Kampung. Tapi misal ada taman tak? Duduk taman. Ada duduk taman. Okey. Saya jumpa dah. Ni Ahmad Salim jumpa dah. Nama apa? Tirmizi. Nama apa? Tirmizi boleh, Tirmizi boleh, Turmuzi boleh. Ahmad Salim kata, Tirmizi, saya jemput kamu, saya minta kamu jemput semua orang ni kena pergi rumah saya. Dia kena biar. Saya wakil kamu jemput semua orang lorong ni semua jemput dia makan nuri. Dia kena biar. Wakil suruh jemput, kena biar. Hari nuri tengok-tengok dia seorang tak main. Awak tak main. Kamu pesan dah suruh panggil dia, tak panggil saya pun. Yang ni berlaku dalam hadis Nabi. Hadis tadi juga pelik sikit daripada Abi Hurairah, tapi yang ni Imam Malik kata, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Sambung hadis tu, "Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Karena bawah ni tertawa balik. Apabila imam baca waladhdallin, imam baca ayat tu, kamu semua makmum katalah amin. Siapa kata amin? Imam ke makmum? Bila imam baca waladhdallin, wahai makmum katalah amin. Imam kata amin tak? Imam kata amin tak? Tak. Pendapat mazhab Maliki, imam tak kata amin, yang amin siapa dia? Adalah makmum. Imam tak kata. Mazhab Syafi'i, imam kata, makmum kata, malaikat kata serentak. Okey. Masalah ni tuan-tuan, bila imam sampai, tuan-tuan semua ke rumah saya buat hadir sikit. Tengok-tengok tu imam sampai, lepas tu dia dekat dia rumah menurut. Imam buat takbir. Abang kat kami tadi bila imam sampai, apa mau takbir? Apa takbir dah, imam takbir pun. Lah ajak dia sekali lah. Imam Malik fahamnya, imam tak kata amin, makmum kata amin. Okey, sekarang nak selesai. Bila yang malaikat kata amin tu? Malaikat kata amin selepas waladhdallin, selepas imam atau makmum kata Rabbil firli wali walidayya. Kalau imam, Allahumma fir lana wali walidina. Jadi waladhdallin, Rabbil firli wali walidayya. Kalau imam, Allahumma fir lana wali walidina. Habis-habis yang tu, imam kata makmum kata malaikat kata amin. Itu baru tu. Bila imam cuba buat macam tu, apa jadi? Makmum
makmum kata amin awal pada dia lah. Cuba buat tengok. Dia baca-baca waladdallin kan. Dia tunggu. Tak ada nak dia nak kata makmum belakang punya apa? Amin awal lagi. Nak jadi syok lagi, imam nampak habis. Dia ambil siratal an'amta 'alaihim sampai hujung tadi waladdallin. Nengah dia tu. Nampak habis lah. Dia nak mula balik ghairil maghdub, tak ada nak mula balik, makmum kata amin. Sakit dia kata pula amin lagi sekali. Kacau dah. Itu contoh perkara makruh yang makmum buat, yang imam buat. Soalan lagi. Pernah tengok ada orang menari? Orang menari hak sama, pergerakan sama, ataupun sukan apa dia tu, berenang ke, hak tarian layak ke, hak terjun daripada tempat tinggi ke, lagi sama, maka lagi banyak. Dalam bab solat yang tu tak boleh pakai. Imam turun rokok, makmum pun turun juga serentak. Oh cantik, serentak. Imam turun Allah, makmum pun Allah, sama elok lah. Perbuatan itu nama dia makruh. Kenapa makruh? Itu nama dia musawaqah. Kalau makmum tadi terpotong imam, kacau. Itu nama dia musawaqah. Kalau terpotong imam, musawaqah. Kalau makmum lambat pada imam, namanya muwafaqah. Dengar tak? Muwafaqah, musawaqah, musabaqah. Semua qaqah hujung. Yang muwafaqah itu yang dapat pahala berjemaah. Ada lagi, ada yang haram, ada yang makruh. Oh kacau. Saya buat misal, beberapa misal. Imam turun nak rokok, kita pun turun sekali. Akhirnya sama tak? Sama-sama rokok. Imam turun. Oh, orang tengok gambar contoh. Saya lagi nak turun sujud, Allahu Akbar. Sama-sama elok aja sama. Cantik tak sama? Cantik Perbuatan itu makruh. Kenapa makruh? Soalan. Kenapa kamu bagi sama imam? Dan ikut imam? Ikut imam bukan macam tu. Ikut imam adalah imam tinggal kamu, imam tunggu kamu. Imam tinggal kamu, imam tunggu kamu. Itu baru sembahyang tu. Tak ada imam tinggal. Imam tinggal, imam tunggu. Imam tinggal, imam tunggu. Itu baru jemaah. Macam mana imam tinggal? Allahu Akbar. Imam tinggal makmum. Dia tinggal, makmum tak takbir lagi. Saya lagi makmum pun Allahu Akbar. Nampak? Imam buat dulu. Saya lagi imam tinggal makmum, Allahu Akbar, rokok. Rokok dah. Saya lagi makmum turun, Allahu Akbar. Imam tunggu sah. Tasbih habis lagi, Sami Allahu liman hamidah. Imam tinggal makmum. Dah tinggal dah, makmum panggil pula, Sami Allahu liman hamidah. Kalau Arab Saudi, makmum tak kata semua tentang imam saja. Malaysia dua-dua kata. Lagi nak turun bawah, nak turun bawah, Allahu Akbar. Imam sampai dah, makmum pun turun, Allahu Akbar. Itu baru dapat pahala berjemaah. Bila kita turun serentak dengan imam, potong. Tak dapat, makruh. Setelah tu pula, kalau imam sakit lutut, makmum sampai dulu. Itu pun jadi isu dalam masyarakat. Kita nak turun sujud ni, letak dua lutut dulu ke, letak dua tapak tangan dulu, bertelingkah. Saya tanya senang je. Kamu nak tanya saya, Syafi'i ke Hanafi? Kamu apa mazhab tak? Kalau dia jawab saya mazhab tak ada, sebab kita ni kalau tidak petronan, kita share. Kalau tak share, kita pergi syarikat lain pula. Petron ke apa ke. Tapi stesen minyak kena cari ya. Tetapi stesen minyak tak boleh dah kereta petrol biodiesel. Tapi 95.7 tak ada masalah.
Tapi petrol dan diesel mampu. Macam tu juga nak ikut mazhab. Oh, jadi kacau. Saya nak sebut sikit, ada kawan-kawan ada ijazah. Saya kata sambunglah mengaji, buat master ke apa kan, sambung mengaji kan bayar mana pun. Sambunglah. Dia kata tak payah, saya nak mengaji kok orang lah. Maka dia pergi mengaji dekat orang tak mengaji. Faham tak ni? Mengaji dekat orang tak mengaji. Macam mana mengaji orang tak mengaji? Kamu tahu dia tak mengaji, dia duduk mengajar, dia mengaji apa? Akhirnya berlaku bila mengaji ke orang tak mengaji ni, orang tu tak faham, kamu lagi-lagi tak faham. Dan satu lagi, dia duduk mengaji ke orang tak mengaji, tapi orang tu keliru masalah mazhab. Kita Melayu ni kena ada mazhab. Mazhab tak ada apa kan? Saya buat misal. Saya panggil pelajar Nigeria. Ya mutasyafi', wahai orang Nigeria yang tukar mazhab jadi Syafi'i di Malaysia sahaja. Dia pun Maliki, main Malaysia jadi Syafi'i, balik Nigeria jadi Maliki balik. Masalah? Tak ada masalah pun. Mazhab. Saya sebut sikit. Saya jumpa ni hari Jumaat. Cerita tak jauh masa habiskan lagi. Pukul 10 saya nak pergi Ustaz. Nak hantar anak balik asrama. Saya minta izin hantar malam berapa. Solat Jumaat selesai. Saya lepas Jumaat saya cepat masuk dalam kereta. Kalau tunggu sekali lagi lambat dia balik. Orang nak tanya soalan banyak orang. Dia nampak dia. Nampak? Baru ni saya pergi mengaji. Dia tak dah kata kan lah. Mengaji kat apa? Tak abang saya tak mau jawab. Ada lah. Kamu tak habaq pun saya teka kena. Saya tahu mengaji kat apa. Awak? Ustaz, rupanya hak kita ada buat Allah ni tak betul. Tak betul tak nak. Tu hak orang Melayu kita duduk semayang, sujud, letak dua lutut tu tak betul. Habis hak betul apa dia? Kena letak dua tapak tangan. Saya tanya ada yang tahu ada orang Melayu kita lama mana dah letak dua lutut? Tak letak dua lutut. Bila tak ikut hadis tak betul lah. Saya kata kesian kat kamu. Dan kesian ke orang ngajak kamu. Nak buat apa? Walim itu lah. Saya nak abang. Kamu tahu dah hadis tu dia sahih. Sebab sahih lah saya nak abang ni. Hadis sahih tapi faham tu tak sahih. Faham tak? Faham tak sahih? Dengar dia lah saya nak abang. Saya kata kat anak saya umur 7 tahun, Mustanir bagi makan anak. Saya balik, saya mau petang, anak tu duduk bangun mulut. Ayah anak tak boleh. Kenapa tak boleh ayah? Ayah besar bagi makan. Nampak tak? Anak tak jadi Wahabi dah. Dia ikut nas. Saya kata kepada mereka, ayah jemput makan nasi, lok kamu makan. Kalau saya panggil makan nasi, sotong 4 ekor yang besar-besar. Dia. Saya pernah beli nasi ayam 3 bungkus. Tengok-tengok lok ayam saya sikit. Hak dia berlamuk. Dia tekuk di bawah sana. Ayah panggil makan nasi, kenapa makan ayam? Dia kata mana ada manusia yang bumi ayah bela anak bagi makan nasi, lok tak ada. Tak ada lagi lah. Tahan ni betul-betul Wahabi. Wahabi tu apa dia? Tak faham. Benda hak saya kata tu betul. Faham dia tak betul. Ini masalah nak cerita. Saya kata kat dia, hadis hak kamu kata tu, kamu keliru, hak ngajak kamu juga keliru. Asal Nabi kata, iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Bila kamu solat, kamu nak sujud, jangan turun duduk macam unta turun nak duduk. Hadis dekat tu saja. Hak baki lagi Abu Hurairah tambah, tetapi tersilap buat tambahan. Contoh paling senang, tolong goreng
goreng dan bancung mi. Boleh buat tak? Goreng dan bancung mi. Boleh buat? Boleh tak? Ada silap tak mana? Goreng bancung mi. Betul pada? Goreng mi, bancung goreng. Mau betul? Ni jaga-jaga. Nabi kata, bila nak sujud jangan turun duduk macam unta turun duduk. Takat tu aja hadis. Bila kita tengok orang yang unta, dia turun kaki depan baru kaki belakang. Nabi tak bagi dia unta, jadi turun mana dulu? Belakang baru depan. Dia kata hadis tu tak kata macam tu. Nabi kata wal yadha, dan letaklah yadaihi, dua tapak tangan, qabla rukbataihi, sebelum dua lutut. Tengok Nabi suruh letak dua tapak tangan baru dua lutut. Melayu kita ada buat apa dulu? Lutut baru dua tapak tangan. Hadis Nabi ni hadis sahih. Saya kata kat dia, kamu pernah tengok unta tak? Unta turun depan baru belakang. Siapa tiru unta? Hak ngajak kamu ke hak saya kata kat kamu ni? Kita ni lah betul. Mereka boleh pergi pusing pula. Pusing tak pusing? Mereka kata apa? Unta ni hak depan tu adalah kaki, hak belakang tu tangan. Lagi pening tak? Unta hak depan tu kaki, hak belakang tu tangan. Jadi unta turun apa dulu? Depan kaki, belakang tangan. Unta turun apa dulu? Unta turun kaki dulu. Siapa letak kaki dulu? Lepas kata, saya yang kata ni lah. Jadi orang Melayu kita tiru unta, Nabi tak bagi tiru unta. Saya kata pula, unta depan baru belakang, kami belakang baru depan. Kamu tiru unta. Dia kata tak, kamu payah. Dan berlaku di satu masjid hak tanya tadi lah. Pakcik ni umur 70, lutut dia tak apa nak kuat. Dia nak turun sujud, dia tak pergi kena lutut. Sebab ustaz tu kata jangan pergi kena lutut, tapak tangan dulu dia turun. Tersembang kepala dulu. Ini contoh tidak bagus. Patah balik tajuk. Bila imam turun nak sujud, dia sujud dah. Sujud berlaku dah, baru makmum turun. Sebagaimana juga sujud sajadah pagi kemarin, imam dah sujud dah di bawah. Sujud berlaku dah, maka makmum pun turun Allah Akbar, turun nak sujud. Kenapa turun sujud? Sebab imam turun sujud, kita sujud. Maka sesiapa yang jadi makmum tak turun sujud sajadah yang sunat, solat makmum batal. Kenapa batal? Sebab sujud sajadah sunat bagi imam tapi wajib bagi makmum. Jangan ada buat silap. Makmum turun nak sujud, imam dah angkat kepala dah. Kita nak sujud, imam angkat kepala. Makmum sujud juga setelah imam angkat kepala, batal solat makmum. Di sini abang banyak ada tempat-tempat yang batal kalau nak datang mengaji. Banyak. Istimewa ni banyak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Imam terlupa membaca tasyahud awal. Makmum ingat, imam lupa. Maka makmum dia pun tegak imam. Subhanallah. Ini berlaku hujung tahun lepas. Subhanallah. Imam berdiri, dengar subhanallah, imam pun turun apa? Nak baca tasyahud awal. Imam terlupa, imam naik, makmum ingat, makmum panggil imam turun. Imam hak berdiri turun, batal solat. Sebab imam tinggal yang wajib untuk buat hak sunat, batal solat. Makmum batal solat juga sebab tak ikut imam naik. Kami nak naik mana imam turun. Kamu naik dengan duk tegur imam. Dia tunggu imam turun, dia ikut imam yang batal. Imam batal, dia batal juga. Kacau. Sebab tu kasar saya kata, kalau semayang ni susah, kalau tak semayang senang.
Tahu dah tak semayang senang. Relax tak semayang. Nah, tapi bila semayang susah tak mana? Susah nak bagi sah tu susah. Semayang hak tak sah tu senang. Oh, kacau kan tu. Termasuk ada orang keliru ditimbul di tempat lain lah. Imam tadi dia semayang, kan makmum tak kira lah apa lah. Semayang salam kanan, salam kiri. Salam kanan kemudian terkentut. Batal tak semayang? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berbalik, kemudian dia kentut. Semayang dia batal tak? Dua kata batal. Dia salam lah. Dia salam kanan, warahmatullahi, dia kentut. Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi pula kiri. Batal tak semayang? Ha? Semayang dia batal. Kenapa batal semayang? Kenapa bagi salam yang kedua? Dah semayang kan salam dua kali? Itu yang nak tanya. Semayang saja salam dua kali, kanan dan kiri. Kenapa kamu bagi salam yang kedua? Sebab semayang tak ada lagi. Tadi kamu kentut lah tadi. Kentut, kamu salam lagi kedua apa-apa. Sebab semayang tak ada lagi. Jadi masa kamu kentut tu kamu semayang lagi. Ya, batal semayang. Orang lain tak batal. Orang lain mereka kentut, mereka tak bagi salam lah. Faham tak ni? Oh, macam tu. Itulah hukum dia. Termasuk bila kita solat ni, bila kita lupa, macam mana cara kita nak urus lupa. Kita semayang, kita lupa rakaat, nak kira apa-apa kena belajar. Kita ambil semayang, kita lupa apa-apa kali semayang, kita kena urus dia. Imam batal, kita nak buat macam mana? Ini semua berkaitan solat yang masalah dia banyak dalam masyarakat. Itu tak masuk lagi tajuk nak jamak dengan qasar, nak buat macam mana. Soalan pagi tadi saya tak jawab lagi. Ni pun soalan jawab kita. Saya tanya cerita di sini nah. Cuba tuan-tuan dengar ni soalan ni. Okey. Okey, soalan dia. Tuan-tuan dengar lah sana. Soalan dia macam ni. Ada seorang solat, sekejap duduk, sekejap berdiri, sekejap duduk, sekejap berdiri. Nampak macam main-main semayang dia. Soalan dia, sah tak solat kawan tu? Sah tak? Dia solat, saat duduk, saat berdiri, saat duduk, saat berdiri. Kira semayang 4 rakaat duduk ada, berdiri dah. Itu jawab soalan. Ini benda fiqh ni. Jawapan dia nak tengok orang tu. Doktor kata, kamu solat jangan berdiri lama. Allahu Akbar, duduk, tak boleh berdiri lama. Tetapi ada ketika berlaku, masa dia duduk, tiba-tiba dia menjadi kuat dan dia mampu berdiri. Faham? Baca Fatihah, rukun qauli. Fatihah wajib dibaca masa berdiri. Melekan bagi mereka yang tak mampu berdiri. Dia solat berdiri, dia duduk, masa duduk boleh berdiri, dia wajib berdiri. Kalau Fatihah dah baca dah, berdiri pula, yang tu Fatihah sunat, ulang dia tak wajib. Pokoknya solat ni ada masa berdiri, ada masa duduk. Timbul masalah masyarakat juga. Di sebuah masjid, saya tak namakan tempat, saya panggil kat dia abang. Ni berlaku semayang asar. Nampak dia berjalan laju. Jalan laju nak ambil kerusi sebelah sana. Laju nak ambil kerusi. Nak ambil kerusi dan nak semayang di tepi sebelah sana. Pipi rupanya orang angkat kerusi tak kat belakang. Orang sihat nak semayang dulu. Dia tak belakang dia semayang. Jadi kerusi tu dia tak duduk lah tu. Maka dia angkat kerusi, letak betul-betul belakang imam kat soal kat tiang macam tu lah. Dia duduk sebelum dia takbir. Saya katakan dia apa? Abang jalan laju, tak berlari boleh bang.
Masa takbir mula-mula tu kena berdiri. Sekali lagi baru duduk. Kalau tak boleh berdiri lama, tak apa. Dia kata tak apa, tapi dia tak berdiri lah. Mayang dia bukan sah. Kenapa tak sah? Disebabkan dia takbiratul ihram, dia mampu berdiri tetapi dia duduk. Dah, saya tak mampu berdiri, nak jalan boleh? Dah, saya tak boleh berdiri lama. Dia risau. Allahu Akbar, duduk. Kenapa dia duduk? Kamu kena takbir masa berdiri. Takbir duduk tak sah. Dah, saya tak boleh berdiri lama. Tak boleh berdiri lama, dia risau. Oh, jadi pening lah. Betapa banyaknya manusia yang solat sambil duduk sedangkan dia mampu berdiri. Tak boleh berdiri lama. Allahu Akbar, duduk. Kalau mampu berdiri untuk selesai Fatihah, wajib berdiri habis Fatihah baru duduk. Ada seorang hamba Allah, saya tengok dia solat, saya pergi tegur dia. Saya nak tanya sikit, kenapa solat 2, 3, 4 duduk, yang pertama berdiri? Dia kata sebab saya berdiri sebelum saya sembahyang. Lepas itu, kenapa duduk 2, 3, 4? Saya baru buat pembedahan anda. Yang saya tak dibenarkan berdiri. Saya berdiri sebab nak jalannya. Nak mula-mula boleh, 2, 3, 4 tak boleh. Kalau berdiri juga, pembedahan mata saya ada masalah. Solat untuk kamu sah, walaupun tak sah. Pokoknya kena tanya balik. Macam mana kita nak kata orang yang solat tak boleh angkat kepala? Sebab pembedahan kat belakang kepala ni, semua tu ada hukum dia. Saya nak buka peluang pertanyaan. Kalau tuan-tuan nak tanya apa-apa, bak jamak ke, bak qasar ke, jamak sakit ke, jamak hujan ke, jamak belanjawan ke, jamak panah penuri ke, jamak penakan raya ke, bolehlah buka soalan siapa-siapa. Tuan-tuan semua tak ada hadiah, ada hadiah. Kalau nak pergi senang, saya tanya. Siapa tanya dapat tisu serotak, tak tanya. Okey, soalan siapa nak tanya kan? Terima kasih. Nak tanya ni macam kau orang Kedah. Kau Kedah? Suara dia lain. Dia lain. Orang nak jawab. Ini nak apa ni? Kalau duduk dekat, kawan tanya, tuan-tuan nak? Ni tuan-tuan buat macam orang cerdik, duduk jauh. Kan dengar pun, dia tanya apa tak? Saya dengar sikit lah nak apa. Macam ni. Semayang Zuhur dengan Asar, Zuhur boleh azan sebab waktu dah masuk. Asar tak boleh azan, tapi boleh qomat sebab Asar tak masuk lagi waktu. Solat Zuhur 4 atau 2, semayang Asar 4 atau 2. Kalau jamak takdim, wajib buat Zuhur terlebih dahulu. Buat Zuhur, buat Asar. Kalau buat Asar baru Zuhur, Asar tak sah, Zuhur sah. Sebab Asar dia jenis dia tabik, dia ikut Zuhur. Zuhur sah, Asar sah. Tapi berlaku saja dalam masyarakat 3 tahun semayang tidak sah. Puncanya bab jamak tak faham. Ni cerita orang nikah dua ni. Orang nikah dua ni, dia nak balik cepat. Macam orang ni cerita di Kedah ni. Isteri kedua duduk Kuala Lumpur, isteri pertama duduk letak. Hari Khamis tu, orang tanya dia, "Mutak semayang dulu ke lama?" Dia kata, "Saya jamak." "Yalah, mayang lama dulu dah, saya jamak." "Jamak apa?" Dia jawab, "Tengok kadang jamak takdim, kadang jamak takhir." Masa tu saya tak berjalan tak lama dah, saya dah tukar sekolah dah. Dia bawa kat tanya, "Geng-geng ustaz, di mana ustaz?" "Hang yang lama orang." "Dah musafir, lama buat dua." "Lama dua asal dua." "Tak mampu." "Hang mayang tak sah." Ustaz bertelingkah dengan ustaz syurah. "Hang tak sah." Sebab apa tak sah? Tak boleh mayang lohor 2, kena lohor 4.
Tak sah. Dia kata, aku musafir. Apa salahnya musafir mayang lawak ngasak? Jamak takdim, jamak takhir, kosongkan jamak boleh? Tak boleh, tak sah. Lawak tu tak sah, asak pun tak sah juga. Bila bertelingkah, akhirnya ustaz dengan ustaz ni masing-masing ada keras. Begitu pegang-pegang, tak tahu dia buat telefon saya. Telefon ni pun orang kemah juga. Dia kata tak sah. Hak yang ini dua ni kata sah. Dan dia ada penyokong dah. Saya kata masalah apa? Tu kawan kita tahu. Kita ajak lohak mayang dia tak mau. Dia nak buat jamak. Dah lah dapat jamak. Lohak dia tu kosong. Saya tak masih nak tanya Ustaz. Lohak masuk, dia ada di mana? Masa Zuhur berlaku, Zuhur masuk tu, dia ada lagi kat sekolah. Dia masih ada kat sekolah. Dia keluar pergi Kuala Lumpur ke bawah. Dua lohak masuk ke? Masuk dah. Maknanya Zuhur dah masuk, tapi dia belum lagi memulakan safar. Safar tak berlaku. Dia dengar azan, safar belum lagi berlaku, maka dia musafir, Zuhur masuk dah. Orang yang musafir Zuhur masuk dah. Zuhur itu wajib buat 4 rakaat. Kalau nak buat 2 boleh buat macam mana? Kalau lawak pukul 1.30, 1.25 start meter, pergi duduk kat Pulau Kedah lah, pergi duduk dekat mana-mana lah. Tapi kamu keluar orang, siapa nak tolong baskat kamu? Fikir azab lah. Kalau kamu keluar daripada Al-Ustaz, Zuhur masuk dah, Zuhur wajib buat 4. Dia buat 2, 3 turn buat 2. Bila Zuhur buat 2, Zuhur tak sah. Bila Zuhur tak sah, Asar juga tak sah, sebab dia ringkih habis. Tetapi ada penyelamat dia. Kalau dia sembahyang lawak dengan asar, jamak takhir, dia buat lawak 2 tak sah, asar sah. Sebab apa asar sah? Sebab jamak takhir, buat asar dulu, tak apa lawak dulu, tak apa jamak takhir dia cerita lagi. Maghrib Isya dia selamat, sebab maghrib dia tak musafir waktu ni, dia balik rumah dah. Untuk salat tadi, sembahyang asar qomat tanpa azan, sembahyang Isya qomat tanpa azan. Itu pun ada orang keliru, dia buat takkan sembahyang ikut imam yang sembahyang maghrib ni pun keliru. Dia singgah kat masjid ni, imam sembahyang maghrib, dia sembahyang asing. Kenapa tolak asing? Sebab imam sembahyang maghrib, kami musafir, kami jamak. Baiklah, kamu jamak maghrib, maghrib berapa rakaat? Imam sembahyang berapa rakaat? 3 ikut 3 mana ada masalah. Tak, kami musafir, kami jamak, ikut sah. Dah tak boleh jamak ikut imam sembahyang di sini. Yang tak boleh qasar ikut orang tamam. Maghrib kamu qasar ke tamam? Kamu 4, kamu 3 rakaat juga, ikutlah. Nampak tak? Ini kesilapan. Dan ramai juga orang ramai kita yang sembahyang subuh tidak berjemaah. Sebab apa? Kami musafir. Sembahyang subuh ada jemaah. Jemaah tak ada, qasar tak ada. Apa halangan kamu tak ikut imam tu? Pilih ikut. Tak, kami musafir. Pening kepala habis. Soalan pertama atas, terima kasih. Baju keadilan. Ada soalan ni? Kita tanya hak hijau lah. Ada soalan. Dia buat jamak takdim asar dalam Johor di Kuala Lumpur contohnya, ataupun di Sungai Perak balik sampai ke sini waktu asar belum masuk lagi. Jadi macam mana? Soalan tu saya dengar kepala dia tahu rekod. Soalan tu kerap orang tanya. Okey, baik, saya nak tanya soalan. Saya pakai data Jepun, jam dia cepat sejam. Kalau jam dah pukul 9, jam itu 9.10 sana 10.10. Katalah saya tidur dalam kereta, ni saya reka ni, tiba-tiba jam Allahu Rabbi 1 subuh, dekat dah dengan jemaah. Dekat dah jemaah? Dekat. Okey, dekat jemaah. Tidur itu dengan keadaan atas kursi, punggung saya rapat. Ayat semayang saya batal? Tak batal.
Satu suku jam jemput Malaysia berapa? 12 suku. Atau siapa-siapa yang silap tengok jam, oh satu suku, rupanya berapa? 12 suku. Awal sangat orang kata lagi mana dah. Dia ambil ayat semayang dah di rumah, dia singgah cukup kepala tak kedai. Faham tak? Ambil semayang di rumah, dia singgah cukup kepala di kedai. Dia masuk semayang jemaat, dia ambil semayang tak tadi di rumah. Dia sapu dah rambut dia. Rambut dia sekarang ada kat masjid ke ada kat kedai putih rambut? Rambut dia ada mana? Habis tinggal kat kedai. Sah tak solat jemaat dia? Rambut dia sapu ada kat kedai. Dia tahu main orang masjid. Itu jawapan. Mesti tak faham. Dalam macam ni lah. Saya naik kereta taklah laju 170 tu biasa lah. Laju. Dalam laju-laju tu kereta hak kepala kuda depan potong. Tahu hak kepala kuda? Kereta apa? Rendah hak warna merah. Bilang besar lah. Nama apa? Ferrari. Laju. Misal dia semayang kat Sungai Perak, Zohor 2, Asar 2. Kereta tu pula laju. Nak bagi senang lagi laju-laju pun kalau jalan jam habis. Tadi betul lah pada nama betul Sungai 2. Saya pergi Bukit Merah tadi. Trailer hang besar tu dia kembung barang dah. Dia masuk tak boleh keluar. Barang dia kembung, masuk sangkut. Dia tarik dengan hak jaga tu, tarik jelebi. Kalau naik motor besar, jalan jam pun dia tak jam. Faham tak ni? Contoh paling senang lah. Ingat hari itu kemandangan yang menyebabkan orang tu mati terbakar. Masuk sahabat hari itu saya masuk kereta. Hindu main jumpa saya. Hindu main masuk kereta lah. Dia naik estima. Sembang-sembang dengan dia. Saya tanya dia, ini motor laju. Oh laju. Dia kata motor ni atas pada 100,000. Laju terang benar saya kata pada dia. Hindu dia kata apa kata? Saya tengah-tengah malam saya naik 230. Estima dia 230. Itu motor boleh potong saya. Laju lah. Laju lah. Bila laju tu maknanya apa? Hindu ni last sekali kami nak bayar, dia bayar lah. Dia bayar habis siapa yang suruh tahu dia mana. Dia main kali tu lah. Semayang dah lah orang asal. Sampai rumah baru 3.30. Bukul semua. Minta kuala kata laju. Lama sah dah. Asal sah dah tadi. Sah. Sampai di rumah tidak menyebabkan solat kita batal. Sebab sah dah. Kenapa ada orang kata tak sah? Sebab dia keliru. Macam Nurul mengajar keliru tau tak? Bukan Nurul mengajar keliru. Keliru tak mana? Bukankah semayang bila sampai semayang batal? Itu kan jenis ni. Itu naik kapal terbang. Semayang atas kapal terbang Zohor. Semayang asar tak tahu kapal terbang mendarat. Rumah tepi Kuala Bagai. Masa semayang asar tu lorong ada lagi. Asar tak masuk lagi. Tak tahu sampai dah. Semayang lorong, semayang asar tu batal. Dia kena semayang dalam waktu. Hak tu kapal terbang sampai dalam perjalanan. Hak yang tadi semayang siap-siapkan Sungai Perak mana sama. Maka hukum dia sama juga keadaan. Ayat semayang tak batal dengan sebab putih rambut tinggal kat kedai Jumaat sini sah. Semayang hak yang tadi pun macam tu juga. Dia tak menyebabkan kena ulang lagi sekali. Contoh paling senang. Saya nak kereta api. Nak daripada Iskandaria saya nak pergi ke Tontor tempat saya mengaji. Naik kereta api sampai stesen dekat Sidi Gabir. Saya solat maghrib, saya solat isyak. Maghrib 3, isyak 2. Kemudian saya pergi Allahu Rabbi. Kereta api tinggal saya. Saya niat nak pergi ke Tontor, jarak pi 150 sahalah. Dua hala jadi 300. Boleh jamak pada masa. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, kena maghrib dengan isyak selesai dah. Tengok Allahu Rabbi kereta api tinggal saya. Maknanya saya nak kena apa? Kereta api habis dah.
Maka saya nak kereta api balik pula ke rumah saya. Ni kereta api dalam benak. Tadi kereta api antara pekan. Sampai di rumah, maghrib duk ada lagi, isyak semayang dah di rumah, tak kena ulang. Termasuk juga imam masjid Sungai Ulang. Tahu Sungai Ulang? Snack River, Sungai Ulang. Malam macam ni lah, ada orang sakit pergi baca Yasin. Pagi esok, dorat dan ini nak pergi Al-Ustaz, dorat dan ini dia pergi juga. Sampai di Sungai Petani, Masjid Taman Ria, dia solat Zuhur 2, solat Asar 2. Elok-elok bagi salam saja, ada telefon. Hello, ni Pak kata imam ada jenazah, kena balik ya? Imam kena balik, kena balik. Zuhur mayang 2, Asar mayang 2, niat Nabi Allah sampai dah Sungai Petani. Jarak Sungai Petani dengan Kulim belum cukup bermalam. Semayang tak sah sebab dia niat Nabi Allah. Tetapi jaga-jaga mayang Zuhur 2 rakaat kosong, tak tahu orang telefon, dia ambil jenazah terima. Jawapan dia Asar kena mayang lah waktu dia, tak boleh buat lah waktu. Itu sedikit lah. Okey, ni ada kat tangan sama nak tanya apa? Alangkah cantiknya malam ni tajuk dia jemaah kosong saja. Sebab soalan aku tak ada hal lain. Okey, mana jawab? Okey. Nak semayang Jumaat ni jaga anak. Siapa tak muah semayang Jumaat buat macam ni? Siapa tak muah semayang? Subuh 6 subuh, pukul 6, 10 kena start kereta pula. Kira-kira dia masuk lebuh raya, dia tak dengar azan. Sekiranya dia terlewat 6.10 baru jaga tidur, jangan dia telefon untuk Bilal. Tu Bilal nak dengar azan lagi, tunggu aku masuk lebuh raya dulu. Itu tak mau. Kira dia masuk lebuh raya, musafir, subuh tak masuk lagi, maka hari itu Jumaat dia tak wajib, dia tak kena sembahyang. Sekiranya dia keluar rumah pukul 10, subuh masuk lagi, masuk dah. Jumaat wajib atas diri dia. Jadi ke mana? Dia nak kereta, tengok jam 12.30, dia kena kena cari masjid. Melainkan bukan dia yang bawa kereta tersebut. Apa dia? Orang tahu, bukan dia bawa. Contohnya dia nak musafir buat umrah ke apa kan, dia terlibat dengan rombongan yang mengikut jadual penerbangan. Maknanya bukan dia yang bawa, orang yang bawa. Ataupun dia keluar rumah pukul 8 pagi, pukul 10 naik bas ekspres, bas akan keluar Myanmar. Dah. Siapa bawa bas? Dewa bas bawa. Orang yang ada pegang kunci sendiri, itu dia kena pergi cari masjid Myanmar. Ada juga driver trailer tanya saya, Ustaz, nampak gaya jalan macam ni, jam 12.30 dah, kalau saya masuk lebuh raya, confirm mak saya tak kena buat. Saya nak minta komen kan, kena lot tak mana, lot tak masuk lebuh raya lagi, tapi masjid jumpa dah. Kamu berhenti situ, Jumaat di situ, lepas baru masuk lebuh raya. Untuk solat asar, subuh dah masuk, Jumaat menjadi wajib bagi orang yang boleh merancang perjalanan. Bagi orang yang perjalanan dia, orang lain yang rancang, macam tu kacau. Sebab tu bila musafir kadang rombongan sekolah, mereka berkumpul 6.30 baru bergerak. Subuh masuk lagi 6.30. Masuk dah. Maka pas tadi kena ikhtiar waktu Jumaat pergi cari masjid untuk solat Jumaat, sebab kamu rancang perjalanan. Jadi guru dengan Islam itulah yang kena buat sesuatu supaya Jumaat tadi kita tak tinggal. Tak termasuk tajuk tadi,
dia tidak merancang, orang yang rancang, tetapi dia perlu diberi tugasan untuk bawa pesakit yang perlu rawatan yang memang perlu disegerakan. Yang tu tidak termasuk tajuk, yang tu boleh jamak kerana suasana kerja yang dia tak boleh tinggal. Jemaah. Okey, terima kasih. Sini ada Wahabi tak? Kalau Wahabi, solat asar tak boleh jamak dengan solat Jumaat. Sebab solat yang boleh jamak adalah Zuhur dengan asar, Maghrib dengan Isya. Jumaat dengan asar tak boleh. Itu pendapat Wahabi. Pendapat mazhab Syafi'i kita, mayang Jumaat kalau kita buat lemah tanjang. Ada tak balik-balik mayang Jumaat balik balong pula? Tak ada, orang tak buat ajar macam tu. Maka Jumaat ganti dia ganti lemah. Bila buat Jumaat, lepas-lepas bagi salam, bangun, pergi tanjau sikit, iqamat tanpa azan, solat asar, qasar. Tadi saya pernah tengok orang Johor, dia pakai baju kancing satu, baju kepala ni dia ikat dengan getah rokok, rambut panjang tu belakang. Dia pakai baju samping di dalam, baju Melayu di luar. Tu je orang tu. Lepas-lepas Jumaat, dia memang betul-betul member Jumaat. Allahu Akbar. Dia sembahyang Zuhur, sembahyang asar, jamak takdim dengan Jumaat. Itu pun dia bukan Wahabi. Tapi dia bukan Wahabi, rambut dia panjang. Orang yang jenis-jenis Wahabi, sembahyang Jumaat tak boleh jamak dengan asar. Siapa jamak Jumaat dengan asar, solat asar tidak sah. Sebab Nabi tak nak buat macam tu. Kita tak ada masalah Jumaat dengan lapor, itu sembahyang yang dikira sama hukum dia. Ada lagi tak soalan? Jadi masalah pemandu pun ada yang bilang di KL pemandu boleh dah buat. Okey, terima kasih. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Pergi Kuala Lumpur hari-hari. Rehat tak ada belum? Dia lebar. Main abang. Malam ni dia kira macam ni, jamak kosong lah. Okay. Main abang. Jawapan dia macam ni. Seseorang yang kerja dia bawa bat, pi balik. Okey. Dia sampai Kuala Lumpur dah 2 hari. Sekali pun tak ada, betul ni pula dah. Maka dia jamak sepanjang hari, duk jamak kosong. Sampai rumah tak boleh jamak, tak boleh kosong. Sama juga suasana dia. Contoh dia, dia hari-hari musafir. Sebab apa? Sebab payah nak pindah anak-anak payah. Ada tak orang yang keluar 6.30 pagi? 6.30 pagi keluar, dia sampai rumah Isyak. Esok 6.30 keluar, sampai rumah Isyak. Perjalanan jarak dia jauh. Dia keluar 6.30, dia sampai perjalanan situ elok-elok pukul 8. Sekali petang dia balik pula jalan jam. Orang jenis macam ni hari-hari dia musafir, tapi hari-hari dia pergi tempat kerja. Di tempat kerja dia boleh jamak, dalam perjalanan boleh jamak. Kerana apa? Di tempat kerja dia tak pasang niat nak duduk situ lebih daripada 3 hari 3 malam. Tapi jaga ada beberapa tak boleh jamak juga kerana macam ni. Dia bawa ban kan pakai ban yang ada driver. Dia sampai Kuala Lumpur, dia dapat arahan. Ni kerabat Syamisha Okey, arahan daripada kamu tunggu di situ sampai orang habis khusus 7 hari. Maka yang berlaku dia bapak tu, dia sembahyang jamak, sembahyang puasa 3 hari. Hari keempat dia tak jamak, dia tak puasa. Satu hari dia tanya saya, dia tak percaya saya pergi ziarah dia orang Kenduri, dia tak percaya. Dia kata, saya tak apa nak percaya tak main orang saya ni. Saya nak tanya soalan. Apa dia? Dok, ada orang duk khilaf ni. Pergi Kuala Lumpur boleh jamak puasa ke tak? Saya tanya dia. Abang pergi Kuala Lumpur duk hari. Okey kata seminggu. Oh, seminggu. Abang buat apa? Jamak 3 malam, 4 tak buat kan? Mayang semua betul. Subuh sah. Zuhur buat 2 rakaat qasar batal. Bayang asar batal juga. Maghrib sah.
Insya betul. Sebab apa betul? Sebab kamu duduk di sana 7 hari 7 malam, mana boleh jamak, boleh puasa? Tak 3 hari pertama, 3 hari pertama tak boleh dah. Yang boleh macam mana? Kira hari. Sampai Kuala Lumpur pukul 6.30 petang. Maka kalau sampai petang ni lah, hari Sabtu perjalanan tak kira. Dia kira Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu kalau balik sebelum maghrib, boleh jamak, boleh puasa sepanjang hari. Isnin, Ahad, Selasa, Rabu. Boleh. Sebab bila sampai hari Sabtu, Sabtu tak kira. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu balik tak kira. Jadi jamak 3 hari. Perjalanan sehari, nak balik sehari, duduk sana 3 hari. Boleh jamak, boleh puasa. Yang boleh jamak tak ada puasanya semua yang subuh saja. Dia selesai yang tadi itu. Dia putar. Tapi jaga-jaga kadang-kadang tak boleh. Contohnya dia pusing kereta dia, pusing tempat yang pusing itu, jangan cukup. Cukup lah. Tak boleh jamak, tak boleh puasa sebab pusingan tempat yang sama. Dan satu lagi tak boleh jamak, jalan atas 2 marhalah, jalan bawah tak cukup. Maka dia ambil jalan atas sebab dia niat nak jamak, nak puasa. Tak boleh jamak, tak boleh puasa sebab jarak tak cukup. Tetapi dia ambil jalan atas supaya sampai cepat, maka boleh jamak, boleh puasa. Tengok apa yang kamu niat. Allah mana? Kalau ada buat jalan. Antara niat dengan betul-betul. Niat supaya niat dulu kan betul-betul. Okey, ini payah nak jawab. Niat berdiri betul, takbir, semua itu berlaku serentak. Okey, habis kenapa berdiri tegak ni duduk rukun yang ketiga? Jawapan dia, rukun ketiga tu hanya pada sembahyang wajib saja. Yang sunat ada tak berdiri tegak? Yang sunat tak ada berdiri tegak. Yang duduk pun tak apa, cuma pada potong separuh. Berdiri tegak, kemudian takbir, kemudian niat, semua tu kena berlaku sekali. Maka kalau dia berdiri tegak, dia tak niat, tak jadi. Dia niat tak tegak berdiri, tak jadi. Dia niat, dia berdiri tegak tapi dia tak takbir, tak jadi juga. Semua kena berlaku 3-3 tu sekali. Cuma solat sunat tidak ada berdiri tegak sebagai satu rukun solat. Itu jadi confuse kenapa berdiri tegak rukun ketiga. Kenapa tak letak dalam nombor 1? Sebab rukun solat adalah untuk sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Sembahyang wajib ada berdiri tegak, sembahyang sunat berdiri tegak tak ada. Kalau kita duduk, solat kita potong separuh mata. Itu Allah Alam. Kalau ada buat no. Sebab saya nak pergi Ustaz, nak balik Padang Sarai, ambil anak isi barang pergi Ustaz. Esok kerja. Mungkin saya sampai balik Padang Sarai dalam mungkin 1-2 lagu. Boleh tak apa. Kata lah kita jumpa. Ni nak asal-asal. Bukan nak asal-asal. Nampak macam nak buat sebenarnya Allah Alam. Semoga kita dijumpa lagi pada masa-masa yang lain. Kalau tuan-tuan ada soalan lagi, beritahu ke anak Salim suruh dia hantar tidak saya. Nah, guna kabel dia. Saya sebenarnya saya main ni, saya nak tengok masjid. Tengok gambar lawa sangat. Itu banyak masjid pun bukan ni. Itu nak tengok juga orang sini macam mana. Jadi tuan-tuan kalau ngaji nanti main duduk dekat-dekat. Ustaz dia nak pasal nak main lagi. Kalau Ustaz, kalau murid duduk jauh kena pasal malam tapi Allah Alam betul. Kalau saya terkasar pun termalah semua. Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma wa la mahsuda. Alhamdulillah alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.